واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini, episod baru, ayat baru untuk sama-sama kita menghargai daripada surah yang keempat, surah An-Nisa, yang berkaitan bertemakan kepada keadilan dan bagaimana Allah membincangkan tentang keadilan ini sudah tentu dalam pelbagai perspektif yang mungkin tidak dapat ataupun yang pastinya tidak dapat ditakwil ataupun difikirkan oleh manusia biasa. Dan pada hari ini kita akan mendalami dua ayat 114 dan 115 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Safah, apa khabar? Alhamdulillah hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Dan kita betul hari ini ada rakan tetamu daripada Penang. Penang. Alhamdulillah, Safah, hari ini kita dimeriahkan lagi, dihadiri tetamu kita daripada sahabat-sahabat Al-Quran, Muslimat Taman Tasik Maju, Simpang 4, Pulau Pinang, Ustaz. Pulau Pinang. Ya, ada tempat sejarah, okay. Ustaz. Saya baru ni 2 minggu lepas kot pergi seberang perai kan untuk check up lah untuk kesihatan dan alhamdulillah dan juga mengalu-alukan kepada kumpulan Istiqamah yang berada di studio dan juga yang berada di rumah. Terus istiqamah bersama Al-Quran. Kita doakan terus istiqamah sehingga akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Mari sama-sama kita doa pada awal ini, memohon Allah memberikan ilmu, hikmah daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-114, bisik-bisik yang menyeru kepada kebaikan dan mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat yang ke-115, ancaman Allah kepada orang yang menentang Nabi ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita membaca ayat 114 dan 115 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu, taman-taman ilmu, taman syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Alhamdulillah juga kita tetamu di studio dan juga para penonton di rumah yang terus setia dengan My Quran Time. Kita sebarkan majlis ilmu kita. Hari ini alhamdulillah kita masuk muka surat yang ke-97, surah An-Nisa. An-Nisa bermaksud perempuan, perempuan-perempuan. Dan banyaklah di studio hari ini, masya-Allah, kita ada kumpulan daripada wanita-wanita muslimah dan sudah pasti mereka sebut muslimah itu sedap dengar orang yang tunduk patuh pada perintah Allah dan juga Al-Quran, Ahlul Quran, insya-Allah kita semua. Baik. Hari ini dua ayat lagi, 114 dan 115 surah An-Nisa, surat yang ke-97. Sama-sama kita hayati, kita dengar, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ayat ini dan ilmu serta kebaikan, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi
فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-114 dan juga 115 untuk sama-sama kita baca untuk kita dapat pahala pada hari ini, dan juga lebih daripada itu untuk kita mendapat barakah, ya, sebagaimana dalam surah Sad ayat 29 menceritakan bahawa bagaimana untuk kita mendapat barakah daripada kitab Al-Quran ini sudah tentu dengan tadabbur dan tadakkur, maksudnya mengambil pelajaran daripada ayat dengan kita memerhati isinya, dan lebih daripada itu kita ingin mengaitkan apa peringatan ataupun penawar ataupun petunjuk serta rahmat daripada setiap ayat yang kita baca. Maka pada ayat yang ke-114 ini Allah membawakan satu perspektif, ya, di mana kalau dalam ayat-ayat sebelum ini orang-orang munafik itu suka berbincang lain, maksudnya berbisik-bisik bila dah ada mesyuarat dengan Nabi, mereka menyatakan ta'ah, tentang ketaatan, nak buat kebaikan. Tapi bila mereka berbisik-bisik, mereka merancang pada waktu malam, ya, untuk menggagalkan apa yang telah dibuat ataupun telah dirancang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat orang-orang beriman. Maka dalam ayat yang ke-114 ini Allah memberikan kekecualian, iaitu la khaira fi kathirin min najwahum, iaitu tidak ada kebaikan langsung pun daripada dalam banyak apa yang mereka najwahum, iaitu rahsia, perbicaraan rahsia mereka, ya, mereka ada mesyuarat secara rahsia. Itu sebabnya kalau ada anak nama Najwa, Ustaz, ya, kan, Najwa itu sebenarnya perbincangan rahsia. Asalnya itu adalah negatif, ya, Allah cakap kecuali 3 perkara. Maksudnya taklah salah memberi nama anak Najwa, tapi pastikan Najwa dia berbisik-bisik itu untuk apa? Yang pertama, amara bisadaqatin, iaitu untuk menyeru kepada sedekah. Dan yang keduanya au ma'ruf, untuk berbuat baik, dan yang ketiganya atau melakukan islah, pembaikan di antara manusia. Apa maksud di sebalik 3 perkara ini? Satu contohnya, Ustaz, ya, kalau katakan ada mesyuarat lah dekat masjid ke, kita kata kita nak lebarkan masjid, kan, kita memerlukan 2 juta lagi contohnya, ataupun ada yang di rumah ngaji kita nak collect dana, kumpulkan dana disebabkan kita nak buat program Quran, kita perlukan katakan RM10,000. Itu dalam mesyuarat. Kemudian kita pun pergi mengetih balik, berborak-borak. Dia Najwa ini boleh saja dekat kedai kopi ke, restoran ke, ataupun 2 orang duduk je selepas meeting tu dia borak-borak. Saya ni sebenarnya tak setujulah dengan AJK ataupun pengerusi tadi, tapi malas nak cakap dalam meeting. Itu adalah Najwa. Apa sahaja perbincangan selepas mesyuarat yang menggagalkan kepada hasil mesyuarat yang asal, keputusan yang asal, itu adalah Najwa, dan itu adalah sifat orang munafik yang dinyatakan dalam ayat-ayat sebelum ini. Tetapi Allah menyatakan kalau contohnya ketika dia borak-borak tu, dia kata 10,000 kalau mesyuarat tadi tu rasa macam jauh, kan, tapi aku ada idea. Saya ada idea macam mana nak memastikan RM10,000 itu dapat dikumpulkan, ataupun 2 juta untuk membesarkan masjid itu. Baru terfikir sekarang, tadi tak terfikir. Kalau ada unsur untuk mengajak orang untuk bersedekah, itu dibenarkan, ya, yang pertama. Yang kedua adalah untuk berbuat makruf. Contohnya ialah kalau tadi dalam meeting tadi terlupa kata ada orang yang boleh sedekah, ya, untuk membantu, tapi yang keduanya ialah kita ni ada dalam meeting tadi nak buat program ABC, tapi saya rasa macam ada sesuatu yang kita boleh buat tambah lagi kepada ABC ini tadi untuk menggalakkan orang datang ke masjid mendirikan solat secara berjemaah. Jadi apa sahaja perbincangan untuk melakukan makruf itu diterima.
Bukannya sebenarnya perbincangan tadi itu tak payahlah. Sepatutnya ada karaoke. Karaoke tak adalah asasnya tak ada masalah Ustaz ni, tapi kalau katakan karaoke bercampur lelaki perempuan lagu yang melalaikan, itu adalah suatu perkara yang tidak makruf. Dan yang perkara yang ketiga Allah nyatakan islah. Yang ini lebih mencabar ya. Satu, suruh orang sedekah, kedua buat baik, tapi islah ini orang bergaduh Ustaz. A bergaduh dengan B kan. B ni kalau kita jumpakan dia memang bergaduh lagi kan, lagi panas lagi. Jadi apa yang dibuat ialah seorang ni dia pergi jumpa A, dia kata sebenarnya kamu A dengan B ni dua-dua nak buat baik. Dia kata tak ada B nak buat baiknya. Dia memang kutuk saya, memang nak jatuhkan saya. Tak ada, kamu sebenarnya salah faham. Dia cakap pada A. Kemudian dia pergi jumpa B pula. Kan, pasal A kata okeylah kalau macam tu cuba kau tanya pada B tu, pasal aku tak nak tanya dia. Kalau aku tanya dia memang aku meletup contohnya kan. Kau tolong tanya dia betul tak bahawa dia tak nak macam tu. Jadi yang orang tengah ini dia pergi jumpa B, jumpa A, jumpa B sampai dua-duanya itu berbaik, islah, maka itu adalah apa yang dinamakan najwa yang dibenarkan. Pasal dia kena jumpa seorang-seorang Ustaz. Dia tak boleh jumpa sekali. Kalau jumpa sekali dua-dua bergaduh. Yang orang tengah ni pun memang kena terajang sekali kan. Jadi tiga perkara ini adalah satu perkara yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di hujung ayat 114 ini Allah memberikan satu perkataan yang sama pada hujung ayat 113. Kalau ayat 113 itu bercakap tentang ilmu, tentang Quran, tentang sunnah, kali ini berkaitan dengan najwa yang dibenarkan. Apakah perkara itu? Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini. Kita mendalami My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Upfront will be blessed indeed, with silken robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. Minhu majahina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس
Allah. Kembali kita dalam Al-Quran Time, Quran Salat Infak pada ayat 114 dan 115 memberikan panduan kepada kita bagaimana bisik-bisik ataupun mesyuarat, ya, mesyuarat tingkap, kadang-kadang orang cakap begitu Ustaz kan, ya, yang dibenarkan, bukan semua ni tak dibenarkan. Yang tak dibenarkan itu sebagaimana najwa bagi orang-orang munafik pada zaman Rasul itu, apabila ada perancangan kebaikan kemudian dirancang sesuatu agar orang kedekut, agar berbuat mungkar ataupun merosakkan ataupun menyebabkan persengketaan di antara orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi yang dinyatakan pada ayat 114 ini, tiga perkara ini dibenarkan. Ya, kita perlu terus membuat, kalau orang buat marketing Ustaz ya, membuat pemasaran, dah bincang kemudian terus berjumpa dengan pihak-pihak tertentu untuk menggalakkan sedekah, untuk menggalakkan perkara makruf dapat dibuat dengan cara yang terbaik, ataupun kalau ada orang yang bertelingkah pada waktu itu kita menjadi pendamai, itu adalah najwa yang dibenarkan. Malah sebenarnya di hujung ayat 114 ini Allah memuji kepada mereka yang berbuat tiga perkara ini. Mari sama-sama kita baca ayat 114 dan kita akan beri perhatian pada bahagian yang kedua itu, betapa najwa yang digalakkan ini perlu menjadi agenda kehidupan kita seharian. Ayat 114 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, kita nak pasak sekali lagi ayat ke-114 tentang berbisik-bisik ya. Maknanya asalnya najwa, risau juga nama, tapi rupanya ada najwa yang dibolehkan. Dan dibolehkan Ustaz ya. Dibolehkan. Tak itu kan nama lah tu. Ya. Maknanya bisik-bisik ni tak semesti nak, bila bisik tu kena kat telinga tak? Tak semestinya. Bila berdua dalam kereta ke apa semua tu kan. Kata apa, meeting after meeting tu. Meeting kan? after meeting. Kan. Sikit lah. Betul. Okey. Maknanya ada yang dibenarkan, bahkan dapat pahala pula Sabar. Dapat pahala. Pahala. Baik, kita nak baca sekali lagi ayat 114. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dengan melakukan perkara-perkara yang sebagaimana yang dianjurkan kepada kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-114, pada bahagian yang kedua Allah menyatakan wa may yaf'al, siapa yang berbuat demikian. Maksudnya wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, yang berbuat demikian kerana mencari redha Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka Allah memberikan kepadanya ganjaran pahala yang besar. Kalau kita tengok pada hujung ayat 113 itu, Allah menyatakan tentang wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maksudnya ialah kalau sesiapa yang dapat ilmu Ustaz daripada Quran, daripada sunnah, dan Allah ajarkan pelbagai ilmu daripada Quran dan sunnah itu, dia mendapat satu kurniaan yang azim, yang amat besar. Sekali lagi Allah menggunakan perkataan azim pada hujung ayat 114. Kali ini bukannya fadal tetapi ganjaran. Dia ada bezanya. Kalau ajar ini maksudnya kalau hujung bulan bos kata gaji 2,000, itu ajar. Tetapi kalau fadal, bos kata 2,000, dia kata tak apalah, bulan ni saya bagi bonus jadi 4,000. Itu fadal. Maksudnya beza di antara fadal dan juga ajar. Maka dalam ayat yang ke-114 ini Allah bercakap tentang ajar. Allah memberikan ajran azima. Ini bukan gaji sekadar saya tawarkan awak gaji 2,000, bukan. Allah menawarkan gaji berapa ribu ni besar. Lebih kurang bos kata, awak ni sepatutnya tak bergaji 2,000 lah, saya bagi awak 20,000. Ya. Kerana apa? Kerana tugas yang berat. Apakah tugas yang berat itu? Najwa pada sedekah, ma'ruf ataupun islah bainan nas Ustaz.
Rupanya melaksanakan kita bisik-bisik, kita borak-borak dekat kedai kopi agar orang, kau tahu tak ada peluang untuk derma membesarkan masjid. Kita cakap, promote, membuat marketing begitu, itu menjemput ajran azimah. Ya, ingatkan rupanya borak-borak kedai kopi itu tak ada apa sangat kan. Itu adalah satu ganjaran yang besar. Yang pertama. Yang kedua, mengajak orang ke arah kebaikan. Ada program My Quran Time. Kemudian, jom kita pergi ke studio My Quran Time. Kan? Nak ajak orang ke arah makruf itu kadang-kadang bukan mudah, Ustaz. Kadang-kadang bila kita ajak tu, dia kata, tak apalah saya sibuk. Kan? Kita pun rasa malas lah nak ajak orang buat baik ni. Kadang-kadang kecewa kan. Tetapi itulah motivasi Allah berikan ajran azima. Kalau kita buat kemudian ada orang reject, ada orang kata bukan pasal reject, dia sibuk ataupun dia kata bukan kali ni, tapi kali lain, kalau lain kali kalau ada peluang lagi saya nak join, tapi sekarang ni tak boleh lah, duit tak ada nak bayar bas, contohnya lah begitu. Maka kalau kita kata tak apa, saya nak cuba carikan sponsor untuk awak, boleh juga datang ke program My Quran Time. Maka usaha-usaha itu bukannya kecil. Ya, dia memerlukan usaha yang besar, maka Allah kata ini bukan gaji kecil. Allah bagikan gaji yang besar, istilah bahasa Arabnya apa? Ajran azima. Apatah lagi kita bercakap tentang islah, iaitu apabila nak membaikkan antara dua pihak. Dia kena jumpa orang sini, jumpa orang sana. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang dua pihak yang memang figure besar. Kan? Figure besar ni kadang-kadang kita nak cakap pun dia tak nak dengar. Jadi kita kena jumpa siapa orang yang boleh menjadi pendamai antara dua ni. Kan, pasal orang ni kata dia ni gelak. Yang orang ni dia cakap dia ni menuduh saya. Lepas tu dia boleh bergaduh kan. Lepas tu keluar dekat TikTok lah. Dia yang seorang lagi keluar dekat sidang media. Makin lama makin berapi. Belum lagi netizen masuk pula. Kan, bakar lagi. Sepatutnya siapa yang dengar perkara tersebut ataupun dapat berita tersebut, cuba mendamaikan di Facebook ataupun di mana saja mengikut kapasiti masing-masing, kemampuan masing-masing. Itu menjemput kepada ajran azimah. Bukannya makin mengapikan lagi keadaan, kerana kita tahu bahawa zaman dahulu yang suka mengapi-apikan dua pihak yang bergaduh sesama Islam itu adalah pihak apa? Kita tahu yang ada penyakit hati yang cuba menyakitkan Nabi, iaitu kumpulan orang yang munafik. Jadi perkara inilah perkara yang perlu kita jaga betul-betul, Ustaz, ya, disiplin dalam hidup kita. Sekali lagi kita baca pada ayat yang ke-114 ini di bahagian kedua, agar kita benar-benar dalam hidup kita bercakap ni, kalau dalam hadis menyatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah dengan perkara yang baik atau senyap je lah. Kan? Sekarang ni cakap bukan sekadar di sini, cakap dekat Facebook, di Twitter. Kalau tak ada apa tu, tak payahlah nak berborak, khawatir ianya menjemput azab daripada Allah. Ayat 114 bahagian kedua itu kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله. Surah Al-Azim. Daripada ayat yang ke-114 ini, apabila kita melihat pada hadis Nabi, Ustaz, ya, Rasul bersabda, maukah aku beritahu kalian perkara paling afdal berbanding kedudukan puasa, sedekah dan salat? Ya, dia menjawab, iaitu Abu Darda. Dia berkata, ya kami ingin tahu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, mendamaikan antara manusia dan fasad dalam kalangan manusia adalah al-haliqah, iaitu rasuah. Misalnya, jadi ada dua maklumat yang Nabi beritahu, yang paling afdal kedudukan selepas puasa, sedekah dan solat. Maksudnya kena buatlah semua perkara tersebut, tapi nakkan ajran azima, iaitu mendamaikan di antara manusia. Dan jangan kita pula yang jadi
batu api Ustaz kan. Dan sekarang ni nak jadi batu api ni senang je. Dekat social media kita cuba untuk bakar sana bakar sini. Perkara tersebut kita khawatir itu akan menjadi liability di akhirat nanti, kita punya pahala lah kena ambil Ustaz ya. Kemudian diletakkan dosa kepada belakang kita ataupun tanggungan kita kerana perkataan dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan dalam kehidupan. Dan satu lagi hadis daripada Ummu Kulthum binti Uqbah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, bukanlah seorang itu pendusta, iaitu siapa yang mendamaikan dalam kalangan manusia, maka dia berkata yang baik atau mengembangkan kebaikan. Jadi nak mengelakkan kita menjadi seorang pendusta, dan pendusta ini dalam konteks dalam surah Al-Baqarah Ustaz ya, yang yukadzibun itu iaitu mereka yang ada masalah hati. Orang munafik itu suka mendustakan, menafikan kebenaran. Maka cara untuk kita mengelakkan jadi pendusta ataupun orang yang suka menafikan kebenaran, orang munafik itu, ialah dengan kita nampak ada orang bergaduh, kita cuba damaikan. Jangan kita yang menyebelah mana-mana pihak, kerana kita khawatir itu menjemput murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. جاهنا وارزقنا تلاوته. Hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, malam 27 likur, roh akan kembali, ataupun di bulan Ramadan roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita. Untuk bila tanya kenapa, kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu, bahawa untuk supaya malaikat senang datang ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam An-Nas. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. حيا نعلي النفس بالإيمان، حيا نعلي النفس بالإيمان، حيا نرضي ربنا الرحمن، حيا نرتقي أعلى الجنان.
قرآن كريم كلام الله واتل جويد يا حبيب الله فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para semua para penonton yang terus setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah, dan juga kita mengalu-alukan sekali lagi kedatangan di studio para penonton ataupun muslimat daripada Taman Tasik Maju Simpang Ampat, orang Pulau Pinang. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Sarapan tak pagi tadi? Sarapan okey, sarapan okeylah. Alhamdulillah. Baik, untuk seterusnya kita nak lihat sedikit. Selepas kita dah dengar tadabbur daripada ayat 114 tadi, banyak pengajaran ataupun kita dah boleh ambil kita kata apa, tindakan untuk apa dalam kehidupan seharian kita supaya tak keluar daripada garis pemisah dan dalam lingkungan dapat kebaikan, pahala pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan berbisik-bisik ini, insya-Allah. Baik, kita nak lihat ayat 114 kat mana untuk kita nak fokus pada sebutan-sebutan huruf. Kita lihat paparan kita yang pertama. Okey. Sila lancarkan sebutan pada kalimah illa man amara bi sadaqatin atau ma'ruf. Baik, dalam Al-Quran ada tempat-tempat yang kita baca dipanggil sebut sebagai mat, adalah mat asli, sekurang-kurangnya mat asli lah 2 harakat. Kan? Yang 2 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 5 harakat, ada yang 6 harakat. Ada yang tak ada harakat. Tak ada harakat tu maksud tak ada panjang lah. Tak ada panjang lah kan. Tak ada panjang. Tapi kadang-kadang kita terpanjangkan juga sedikit pada tempat-tempat yang tak boleh panjang. Kan? Kita terpanjang pada tempat-tempat yang tak boleh panjang. Umpamanya kalau dalam surah Al-Fatihah, antara kesalahan yang banyak berlaku di kalangan pembaca Al-Quran, memanjangkan huruf dal pada kalimah na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin oleh kerana dia terkesan masa kecil dulu kan. Cikgu-cikgu ajar dekat sekolah, ajar baca tu dalam keadaan yang dah salah, dah tak betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Guru kadang-kadang melepaskanlah, tak apalah, lepaslah pasal dia budak lagi. Tapi akhirnya yang kesannya ia membawa kepada setelah dia dewasa, dia terlekat pada kalimah tu. Ada orang terlekat pada kalimah tu sampai bila-bila. Ada yang tu terlekat pada kalimah tu je. Ada yang terlekat berkait dengan kalimah-kalimah yang lain pula. Dia terpanjang juga. Penyakit tu. Jadi penyakit dah. Sebab tak dibendung awal. Jadi kalau anak-anak kita didengarkan awal-awal, cucu-cucu kita diberitahu awal-awal salah, maka dia boleh betul daripada kecil. Dia akan belajar daripada kesalahan. Tapi kadang-kadang kesalahan tu serius, tapi bila kita tak ambil cakna, maka kita bimbang dia melekat kesalahan tu dan sudah sebati. Ramai kadang-kadang dia antara lelaki umur dah 40, 50. Tapi bacaan begitu. Iyyaka na'budu wa iyya. Dia menambah waw pada dal itu. Sedangkan dal di situ tidak ada. Boleh baca panjang. Iyyaka na'budu wa iyya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu. Okey. Maknanya tempat-tempat yang tidak boleh panjang, tak boleh kita panjangkan. Ada mat yang kita panjangkan terlebih. Kalau 4 terlebih 5, 6, dia tak ubah makna. Kurang panjang. 4 harakat tak sampai. 3 suku, 3,5 aja. Kan? Tak sampai. Tak mengubah makna lagi. Tapi ada part-part yang tak panjang, kita panjangkan. Itu mengubah makna. Jangan maksudnya jangan keliru. Betul? Panjang pendek tak ubah makna, betul? Okey, tapi ada tempat yang tak panjang, bila kita panjangkan ubah makna. Ubah. Mana kesalahan tu serius lah. Macam iyyaka na'budu wa iyya. Jangan biar berlaku macam tu. Kita ajarkan pelajar kita, mungkin kita ada anak-anak, ada orang datang rumah nak tunjuk ajar mengaji. Ajarkan yang betul terus, yang penting-penting dahulu. Okey. Maka dalam ayat ini, panjang sikit beletir ni hari ni kan. Illa man amara bi sadaqatin. Situ tu tidak ada yang panjang. Start daripada man tu. Jadi kita macam mana kita nak lancarkan lidah. Kadang-kadang kita tahu dah tak boleh panjang, tak ada panjang kat sini. Tapi mungkin tabiat kita.
Kita nak bergantung tempat mana yang boleh kita nak memanjangkan. Illa man amara bi sadaqatin. Qa yang terkena. Dalam banyak-banyak tu qa yang terkena. Tak boleh lah. Kan? Jadi, kita sama-sama. La khaira fi kathirin min najwahum illa. Satu, dua, mula. لا خير في كثير من نجواهم إلا إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف Okey, sekali lagi. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس Cuba sebut. Man amara bi sadaqatin. Man amara bi sadaqatin. Illa man amara bi sadaqatin. لا خير في كثير من نجواهم إلا إلا من أمر بصدقة أو معروف dalam kita baca ni, kalau kita jumpa perkataan illa, la khaira fi kathirin min najwahum illa. Illa satu perkataan yang boleh kita ibtidak. Ibtidak ni apa? Nak mula. Nak start balik lepas kita berhenti wakaf tu. Boleh kita mula. Illa kan banyak dalam Quran kan. Buat siapa-siapa yang nafas, mungkin ayat tu panjang kan. Kita tak sampai, nak sampai bainan nas tu. Jadi bila kita baca Quran, kita nampak illa tu, jangan terkejut walaupun makna dia melainkan. Kita boleh berhenti. Tapi seelok-eloknya, kita dah baca tu, sampai illa lah sekurangnya. Sebab tu saya buat illa. Dia punya nada, dia pun nada tak habis. Ayat tu memang tak habis lagi. Nak cerita, tidak ada kebaikan pada percakapan rahsia bisik-bisik ni. Mereka duk bisik najwahum ni. Kalau kita berhenti najwahum, macam tak habis makna ni. Nak cerita apa ni? Tapi kalau kita tambah illa, orang akan dengar, orang tak lari lah. Oh, melainkan. Melainkan apa? Tunggu sekejap. Baca lagi. Ambil balik illa lah. Yang ambil terus man pula. Jadi illa, bila kita baca sampai illa, kita tahu dah. Oh, ni tempat boleh ambil ni. Boleh ambil di mana-mana. Nak berhenti illa man amara bi sadaqah ke? Ambil balik illa. Kalau tak sampai juga, illa sudahlah. Okey, itu dari sudut kita nak ambil balik selepas daripada kita wakaf. Okey? Jadi ada kaitannya, kita nak suruh kat Ustaz Fas lah beri sedikit perkataan pilihan hari ini. Saya mari sama-sama kita perhatikan apakah perkataan pilihan untuk kita menambah lagi kefahaman kita. Kita saksikan.
iaitu wayattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kita akan memberi perhatian kepada perkataan wayattabi' daripada perkataan tabi'a, mengikut ataupun patuh. 172 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ali Imran, surah Al-A'raf dan surah Al-Isra'. Dan kita akan dalami pada ayat 115 mengapa ayat ini amat perlu kita beri perhatian, terutama bagi mengelakkan kita mendapat penyakit-penyakit di dalam kehidupan kita, pada hati yang perlu dijaga untuk dibawa menuju kepada Allah yang Esa. Kita berehat dulu Ustaz ya. Kita berehat dulu. Kembali semula selepas ini menyambung ayat 115 My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Upfront will be blessed indeed with silken robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Yahudi ni dia banyak kubu-kubu dia. Dia banyak kubu-kubunya, jadi Rasulullah tak boleh nak masuk, tentera Islam tak boleh nak masuk. Akhirnya Rasulullah kata la atiyanna rayata ghadan ila rajulin yuhibbullahu wa yuhibbu. Rasulullah kata aku akan bagi bendera ni kepada seorang lelaki lelaki ni akan menembusi kubu Khaybar tadi, dan dia adalah seorang lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua sahabat tertanya-tanya siapa lelaki yang Rasulullah puji macam tu, disayangi Allah dan Rasul ni tadi. Kalau tak silap saya dalam riwayat, Umar pun datang dalam keadaan macam nak tinggikan diri dia ataupun menjengkit, kalau tak silap saya, tinggikan diri supaya Rasulullah nampak dia dulu. Rasulullah nampak dia dulu. Tetapi bila semua sahabat dah kumpul, Rasul kata Aina Ali, mana Saidina Ali, mana Ali? Lalu Rasul pun kalau tak silap saya ketika itu istaka bi'ainih, Saidina Ali tengah sakit mata, lalu Rasul hembuskan atau meludahkan pada matanya elok, dan Saidina Ali lah yang memegang bendera menuju ke arah tentera Khaybar ataupun ke arah kubu Khaybar, membuka kubu-kubu yang telah tertutup, maknanya susah tentera Islam nak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita melihat pada ayat 114 dan insya-Allah kita akan membaca ayat 115 sebentar lagi untuk kita memahami bagaimana najwa yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan. Dan kita berada dalam perbincangan ciri orang-orang yang membuat masalah dalam masyarakat, yang mengganggu kepada sistem keadilan adalah di kalangan orang-orang munafik, iaitu mereka ini cuba untuk mendapatkan manfaat untuk diri mereka sahaja dan mereka tidak kisah kepada kedamaian, keamanan dan keadilan bagi sebuah masyarakat. Allah membawakan perkara-perkara ini untuk kita elakkan daripada berlaku, dan jika perkara ini berlaku dalam masyarakat, kita perlu berhati-hati dengan individu ataupun kumpulan yang cuba untuk mengganggu kedamaian ini. Kita ingin membaca ayat 115, bagaimana Allah menyambung lagi tentang ciri orang-orang yang munafik. Kita baca bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Ali. Silakan. Baik, insya-Allah terima kasih Fadil Ustaz. Kita nak baca pada ayat 115. Okey, nyambung ciri-ciri orang-orang munafik dalam ayat yang ke-115 surah An-Nisa ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
نصله جهنم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat yang ke-115 Allah menyambung tentang sifat mereka yang mempunyai penyakit dalam hati, Ustaz ya. Kumpulan orang munafik itu, wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menentang ya, yang menyusahkan rasul selepas hadirnya, tabayyana lahul huda, selepas dijelaskan baginya al-huda. Ini sebenarnya masih lagi menyambung kepada kisah Thu'bah bin Ubayriq, iaitu yang mencuri perisai, kemudian dia letak ke rumah orang Yahudi, kemudian bila orang cari di mana perisai, dia kata jumpa kat rumah Yahudi tersebut, maka dia bergabung ya dengan kaum Bani Zafar itu, merancang pada waktu malam bagaimana untuk lobby kepada Nabi agar Nabi membuat penilaian, penghakiman bahawa yang salah tu adalah si Yahudi tadi, bukan dia. Padahal sebenarnya dia yang berbuat silap tersebut, yang berbuat salah tersebut, dan kalau sabit sebenarnya perlu potong tangan. Kan? Jadi dia takut perkara tersebut, dan kaumnya pun kata ketika merancang Ustaz dia, iaitu kita cakap je lah dengan Nabi. Nabi tu orang Islam kan, kita Islam, mesti Nabi percaya kita, takkan dia percaya pada Yahudi kot ya. Jadi Allah menurunkan beberapa ayat sebelum ini, dan bila Nabi diajarkan ataupun dibongkarkan perkara tersebut, Nabi belum lagi menjatuhkan hukuman, maka terbongkarlah bahawa Yahudi itu tidak bersalah. Thu'bah bin Ubayriq itu yang bersalah, dan turun Thu'bah tahu tentang hakikat sebenar, dia dah tak boleh lari dah. Maka apa yang dia buat, dia pergi lari ke Mekah dan murtad daripada agama Islam. Maka ini yang dijelaskan Allah dalam ayat 115 ini, siapa yang menentang Rasul dah bawakan al-huda, petunjuk daripada Al-Quran, lepas tu dia tak setuju. Ya, dia rasa bahawa dia tak nak ikut pada peraturan, dan apa lagi, wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, ya, dia mengikuti selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Ini yang membawa pada istilah ijma' ulama maksudnya, ataupun ijma' orang Islam. Ya, ijma' kepada orang Islam. Orang Islam, orang beriman tidak mungkin dia bersatu pada perkara yang sesat. Maka kalau seseorang itu dia kata bahawa Nabi bukan ada zaman sekarang, kan? Sebenarnya mengikuti kepada orang-orang beriman itu juga adalah ciri orang yang sejahtera imannya. Dan kalau ada yang kata bahawa Nabi tak ada, jadi saya tak naklah ikut kepada orang-orang Islam, orang beriman ni, bukan betul sangat pun. Kalau ada yang cakap begitu, sebenarnya dia adalah orang yang tidak menepati pada istilah wayattabi' ghayra sabilil mu'minin. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla, iaitu kami akan memalingkannya daripada apa yang dia telah pilih. Dia dah masuk Islam Ustaznya, tapi pasal dia tidak mahu ikut Rasul, dia tidak mahu mengikut sunnah Rasul, dan juga tidak mahu mengikut kepada kebanyakan orang yang beriman, Allah palingkan dia. Kita nampak dia orang Islam, tapi perangai dia itu macam mengapa jadi begitu? Rupanya kerana dalam dirinya itu dia tidak mahu ikut Rasul, ikut sunnah, dia anti hadis contohnya. Dan yang keduanya, dia tidak mahu bercakap dengan orang beriman ataupun tidak mahu merujuk kepada orang-orang yang beriman. Dia rasa macam, alah, orang beriman ni manusia biasa, bukannya ada apa pun, Nabi pun manusia biasa, yang saya nak ikut adalah Tuhan semata-mata. Sebenarnya orang ini dia cuba untuk melawan Tuhan. Kerana Nabi SAW itu adalah utusan Allah, dan Al-Huda itu, Quran itu adalah datang daripada Allah. Lebih kurang macam dia kata, betul ke matahari itu Tuhan yang jadikan? Lebih kurang begitulah. Ya, kerana kita tak ada jumpa orang yang persoalkan matahari itu diciptakan oleh Tuhan. Maka Al-Quran ini juga, kalau siapa yang mengkaji, baca dengan ilmu, maka dia tahu bahawa ini mustahil datang daripada seorang manusia semata-mata. Maka pertama balasannya ialah nuwallihi matawalla, dia akan berpaling. Seperti Thu'bah bin Ubayriq, akhirnya dia keluar daripada Islam. Itu yang menjelaskan kepada bagaimana orang murtad Ustaz ya. Orang murtad daripada agama ini, dia kalau dah dijelaskan tentang Al-Huda tapi masih lagi dia nak melawan, ya, dia masih lagi nak berhujah dan sebagainya, dan dia tidak mahu menghormati pada orang beriman, maka
kesannya di dunia lagi dia akan keluar daripada agama, ya. Dan kita boleh perhatikanlah, ya, kalau sebelum ni kawan saya kan yang dia keluar daripada agama Islam dan tak nak kembali lagi pasal dia benci kepada yang Rasul jangan cakap, Quran jangan cakap, dia benci kepada orang beriman. Dia tengok pada orang Islam, dia kata orang Islam ni memang teroris lah, ni kan. Jadi bila dia pandang begitu, maka itu menjemput kepada tawalla wa nuslihi jahannam, dan di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam jahannam, wasa'at masira. Ini adalah tempat yang paling buruk. Pasal apa? Pasal sebenarnya dia dah ditawarkan tempat paling baik. Ya, seperti mana sebelum ini kita bincang tentang kumpulan minan nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, Ustaz, kan? Allah menyatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Allah dah tawarkan kawan yang paling baik, tapi dia pilih juga tempat yang paling buruk, kerana orang bagi hadiah, Ustaz, ya, bagi yang hadiah tapi dia baling hadiah itu. Itu sebabnya al-huda daripada perkataan hadaya itu juga ada kaitan dengan hadiah. Kita dapat Al-Quran, Alkitab, Al-Huda ini jangan dibaling, tapi kita hargai, kita buka dan kita gunakan sebaik mungkin. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita ingin mengelakkan daripada berbisik-bisik sesama manusia ataupun buat mesyuarat tingkap ke, mesyuarat WhatsApp ke, tak kisahlah, Ustaz, ya, yang boleh menimbulkan perselisihan. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa berbuat baik antara sesama manusia dan mengajak ke arah kebaikan. Memang ada cabaran, tetapi itu adalah ajran azima, ada ganjaran ataupun pahala yang besar daripada Allah. Yang ketiga, berpegang teguh dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, iaitu apa? Iaitu mengikut pada Rasul dan mengikut kepada ijma', ya, kepada jamaah orang-orang yang beriman, dan orang beriman tidak mungkin bersatu di atas kesesatan. Kita doa pada Allah SWT, kita sentiasa dipimpin Allah, mengikut Rasul dan bersama orang-orang beriman. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kami ke semua, ya Allah. Masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Dan apa-apa amalan yang mendekatkan kami ke syurga-Mu daripada perkataan dan perbuatan kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada neraka azab-Mu, ya Allah. Dan apa-apa perbuatan dan perkataan kami yang boleh dekatkan kami ke dalam murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala salah silap kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa berbisik-bisik, bercakap-cakap dengan kebenaran, sentiasa menyuruh melakukan yang ma'ruf. Berikan kekuatan kepada kami untuk terus kami lakukan kebaikan, ya Allah. Tinggalkan kemungkaran, ya Allah. Cintakan kepada fakir miskin, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa pembuka kepada kebaikan, ya Allah. Bagilah kami menjadi orang yang sentiasa membuka pintu kebaikan dan sentiasa bersama dengan kebaikan dan memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, ya Allah. Ampunkanlah segala silap kami, ya Allah. Jadikanlah kami ahlul Quran. Jadikanlah kami ahli-ahlimu, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Bila kebaikan kami dunia akhirat, ya Allah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang sentiasa berbuat kebaikan, dan nilai ataupun apa yang kita belajar sebentar tadi, kita inginkan kita ni kalau boleh jadi pelobi, misalnya pelobi ataupun marketer yang menuju ke arah kebaikan. Itu adalah tugas yang amat besar ganjarannya. Ini yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan menyumbang dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti bagaimana bisik-bisik, mesyuarat marketing, promosi yang boleh membawa pahala yang besar, bukannya menempah kepada neraka azab daripada Yang Esa. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam ayat-ayat lain, ayat baru untuk kita terus mendalami hidayah daripada Allah, Al-Huda, dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين